Salam sejahtera Malaysia. Nanti Suara Rakyat di channel ini. Betulkah Daim Zainuddin berani ambil tindakan kepada Anwar Ibrahim? Adakah Daim ini akan jadi seperti Mahathir juga, yang akhirnya bermusuhan secara undang-undang dan politik kepada Anwar Ibrahim? Tapi ingat, keadaannya berbeza sekarang. Dulu waktu Anwar terkena dengan mereka ini, dengan Tun Mahathir dan Daim Zainuddin, pada waktu itu harus diingat bahawa Tun Mahathir Perdana Menteri, lepas tu Anwar Ibrahim waktu itu dia jadi orang di bawah Mahathir saja. Tapi harus Daim ingat sekarang, Tun Daim kena sedar dan ingat sekarang bahawa yang jadi Perdana Menteri sekarang ini bukan Mahathir. Yang pegang kad, yang pegang kelebihan sekarang ini bukan Mahathir dan bukan Tun Daim, tapi adalah Anwar Ibrahim. Dan sekarang ini pula yang ada akses kepada dokumen-dokumen kerajaan yang rasmi, yang senang untuk dapat akses, adalah Anwar Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim ini bukan untuk menyerang politik pada pendapat saya, tapi ini kerana supaya tidak ada lagi berlaku seperti ini. Ada satu tajuk berita daripada astroawani.com 28 Disember, diterbitkan pada kira-kira jam 9.34 malam tadi. Awani ringkas, Daim akan ambil tindakan undang-undang. Wow. Beranikah Daim untuk ambil tindakan undang-undang kepada Anwar Ibrahim atau kepada SPRM? Betul-betul yakinkah? Tapi saya pun mau tengok juga sebenarnya, betulkah Daim Zainuddin ini berani untuk ambil tindakan undang-undang? Ingat, kalau dia ambil tindakan undang-undang, akhirnya kemungkinan besar dia akan kena masuk perangkap sendiri. Kalau dia ambil tindakan undang-undang kepada Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada pilihan lain selain untuk membuktikan bahawa perkara itu betul. Jadi maksudnya mungkin Daim Zainuddin tercabar, tidak sengaja telah mencabar Anwar nanti. Jadi sebenarnya langkah Daim Zainuddin akan mengambil tindakan undang-undang ini ada pro dan kontranya. Pronya ialah kalau dia dapat membuktikan bahawa dia tidak bersalah, segala-gala persoalan terus tertutup, dia dapat bersihkan nama dia. Pada masa yang sama dia ada risiko kerana dia mencabar dengan mengambil tindakan undang-undang itu. Secara langsung dan tidak langsung dia mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuktikan, mencari bukti, korek bukti, dokumen, apa-apa sajalah, maklumat, dokumen, bukti-bukti apa saja yang boleh membuktikan bahawa adanya unsur rasuah, penyalahgunaan kewangan, pengubahan wang haram atau apa saja unsur yang melanggar undang-undang. Jadi adakah Daim Zainuddin akan mengambil tindakan kepada Anwar Ibrahim? Belum tahu lagi. Tapi menurut apa yang saya baca setakat ini, kenyataan media daripada Tun Daim kata dia sudah berbincang, sudah ada perbincangan dengan peguamnya lah. Jadi tidak tahulah apa perbincangan peguam dia dengan dia, ada mau ambil tindakan undang-undang atau apa. Tapi setakat ini saya lihat belum ada keperluan untuk Daim Zainuddin mau ambil tindakan undang-undang. Kalau dia ambil tindakan undang-undang pun belum tentu
itu kebaikan, membawa kebaikan kepada dia. Kemungkinan membawa lebih banyak masalah kepada dia. Jadi apa-apa pun itu hak Daim Zainuddin di Malaysia. Dia boleh buat tindakan undang-undang kepada Anwar Ibrahim atau SPRM kalau dia mau. Dipersilakan, tidak masalah agaknya, sebab semuanya dalam kawalan undang-undang negara Malaysia. Apapun yang terbaik, kita doakan untuk semua pihak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Selamat tahun baru. Bakal menjelma tak lama lagi. 2023 bukan lagi tahun untuk jerung rasuah terlepas. BH online 28 Disember. Keputusan Mahkamah Tinggi melepaskan tanpa bebas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi atas 47 pertuduhan berkaitan dana Yayasan Akal Budi 4 September lalu menjadi antara kes rasuah paling menarik perhatian umum pada tahun ini. Kes Presiden UMNO berkaitan tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram antara sorotan utama sejak tahun lalu, malah dijadikan modal dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15. Namun Timbalan Pendakwa Rakyat Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar memaklumkan Jabatan Peguam Negara ingin memberhentikan semua prosiding terhadap Ahmad Zahid, sekaligus menamatkan perbicaraan bermula 18 November 2019 yang mengambil masa 77 hari. Keterangan daripada 99 saksi pendakwaan dan 15 saksi pembelaan. Tidak kurang menarik perhatian adalah kes menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Datuk Sri Muhammad Adlan Berhan, yang sampai kini masih gagal memberi kerjasama baik dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Muhammad Adlan dan Peguam Mansur Saad 69 tahun dikehendaki tampil ke SPRM bagi tujuan pendakwaan kes rasuah dan penyelewengan berhubung projek bernilai 10 juta ringgit berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing. Kehilangan Muhammad Adlan dan Mansur sejak Mei yang lalu memaksa SPRM bekerjasama dengan polis untuk menyenaraikan mereka dalam notis merah polis antarabangsa atau Interpol. Imej bekas Menteri Pendidikan pula iaitu Datuk Dr. Razi Jidin turut tercalar apabila dua individu termasuk bekas setiausaha politiknya ditahan SPRM bagi membantu siasatan penyelewengan projek kementerian bernilai RM80 juta, membabitkan percetakan buku JKAF untuk prasekolah secara rundingan terus. Ketua Pusuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki kemudiannya mengesahkan Razi akan dipanggil. Program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan atau Penjana Kerjaya turut dicemari skandal rasuah apabila puluhan individu ditahan membabitkan kesalahan tuntutan palsu. Bermula Julai tahun lalu, SPRM bersama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kesinambungan operasi bersepadu Opsaya melaksanakan tindakan penguatkuasaan lebih luas. Melalui Opsaya 2.0, SPRM menahan 63 individu dengan nilai tuntutan palsu hingga kini dilaporkan lebih 63 juta. Turut mencuri perhatian pada 2023 ialah dakwaan memberi kontrak gentian optik bernilai 214 juta kepada syarikat yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ia susulan dakwaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Telekom Malaysia Berhad mengeluarkan surat meminta kebenaran mengadakan rundingan terus dengan Opkom Sdn Berhad bagi pembekalan kabel fiber optik bernilai 214.2 juta. Perdana Menteri mendedahkan surat berkenaan dikeluarkan kepada Kementerian Keuangan pada 15 September 2003 ketika Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Manakala anak ketiganya Datuk Seri Mukris Mahathir adalah pengarah Opkom. Ekoran itu Azam berkata, pihaknya meneliti unsur kesalahan rasuah namun mengakui masih tidak mempunyai maklumat lanjut.
Turut hangat adalah apabila SPRM membuka kertas siasatan membabitkan aduan dakwaan Perikatan Nasional PN menerima dana wang judi ketika PR15, tetapi pada Mei lalu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi iaitu Datuk Seri Azalin Osman Said maklumkan siasatan SPRM tidak dapat membuktikannya. Pada 18 Julai lalu, siasatan SPRM berhubung kecurian mineral unsur nadir bumi RII dijalankan secara haram di Kedah yang mengakibatkan kerajaan rugi turut mengejutkan ramai. Beberapa kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 17(A), Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dan mereka juga meneliti Seksyen 7 Akta Pencegahan Rasuah 1988. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor mengesahkan beliau dan semua exco sudah memberi keterangan kepada SPRM. Ia membawa pendakwaan kepada 2 bekas pegawai kanan kerajaan negeri di bawah pentadbiran Muhammad Sanusi pada 20 November, iaitu bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Kedah (MBI) Kedah iaitu Muhammad Sobri Osman 63 tahun dan bekas setiausaha politik kepada Menteri Besar Muhammad Hilmi Abdul Wahab 50 tahun. Antara kes rasuah yang membabitkan orang kenamaan berstatus VVIP juga menggemparkan negara pada Julai lalu. Apabila seorang penganjur konsert bergelar datuk ditahan SPRM di bawah Akta Pencegahan Pengumpulan Wang Haram, Pencegahan Pembianan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Suspek yang juga pemilik rangkaian restoran terkenal India disiasat ekoran kekayaan luar biasa dan turut dikaitkan beberapa rangkaian syarikat terbabit, hiburan, hartanah emas serta industri makanan dan minuman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, panjang lagi, anda boleh baca laporan ini secara lengkap di biharian.com.my bertarikh 28 Disember 2023. 2023 bukan lagi tahun untuk jerung rasuah terlepas. Kita jumpa lagi. Bye-bye.